boring itu terbaik lah. Tur. Dah saya tengok tu bila ustaz semua pasal tenang dulu. Education ni satu proses. Allah lah yang menjaga kamu. kalau boleh jangan berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke musim yang kedua ya. Jadi apa khabar semua? Tuan semua Apa ya. khabar? Apa khabar? Dah jadi dah macam nak cik orang jauh pula. Khabar. Khabar. Okey. Okey, jadi untuk podcast Sembang Santai Akademi PRBQ musim kedua ni, kita akan bawa kelainan sikit. Biasa sebelum ni kita sentuh perihal berkenaan pasal Al-Quran kan. Macam mana nak tadabbur semua tu. Jadi kali ni kita bawa kelainan sikit. Kita buka tajuk yang dekat dengan diri kita. Yang dekat-dekat lah. Tak jauh tapi dekat. Okey. Jadi untuk tajuk hari ni, tajuk podcast hari ni, Ustaz Ghafar dengan Azmi pun dah tahu dah. Ni saya bagi tahu untuk tuan-puan semua. Instant gratification. Kenapa kita mudah leka? Jadi sekarang ni mungkin tuan-puan semua yang mungkin ada yang ada yang mungkin tak biasalah dengan ayat ni kan. Instant gratification ni macam apa benda Allah ni Hafiz kan. Masalah siapa je kau? Masalah mana cakap ni. Okay, instant gratification ni sebenarnya dia adalah macam satu, orang kata macam kita cepat sangat nak ni lah macam Nak memuaskan diri tu lah. nak memuaskan diri. Memuaskan nafsu. Oi, bunyi tu dia boleh lebih kurang macam tu lah. Macam tu kan. Dia macam contoh dia okey, contoh salah satu instant gratification. Yang ini biasanya rata-rata memang kita semua fail lah. Okey. Contoh kan, bila nak makan kan, kita buka app, contohnya aplikasi Foodpanda ataupun GrabFood kan. Bila tengok kan, makanan banyak sangat, tak tahu nak pilih mana. Tu salah satu contoh dia. Ataupun satu lagi, dah lah tak tahu nak pilih mana. Lepas tu kalau boleh nak beli semua. Beli tu sampai ni pun sedap agak. Ni pun sedap agak. Dia berlaku sebenarnya kalau kita pergi bazar lah. Contohnya kan. Sebab kita dalam keadaan lapar. Kita jadi, beli je sebab nak puaskan diri tu. Rasa dia bahasa Melayu dia maksud dia apa? Macam kita kepuasan dia, gratification tu kepuasan. Gratification kita nak segera, kita nak cepat, tergesa-gesa. Jadi itu salah satu contoh dia lah. Ataupun salah satu contoh pola ataupun pattern instant gratification kan. Semua benda dia nak cepat. Contoh dia kita ambil contoh GrabFood tadi kan. Dah order kan. Dia nak rider tu sampai cepat. Mesti makanan dia sampai dulu. Contoh yang masak tu cepat sikit masak. Dia nak kata dia terjadi kat semua orang. Jadi akan ada. Salah satu contoh dia selain daripada GrabFood, contoh dia kan, kalau pergi Shopee kan, dia ada rasa impuls nak beli tu. Dia akan rasa aku beli ni sebab taklah aku stres, aku belilah. Contohnya. Jadi dia treat orang kata reward lah. Reward lah kononnya. Kononnya lah, tapi kalau beli benda tu tapi tak ada duit ni. Biasanya instant ni kadang-kadang biasa benda tu banyak berlaku dekat budak-budak kecil banyak juga. Budak-budak kecil. Kalau orang dewasa ni pattern dia lain sikit. Dia punya sifat dia tu, instant gratification ni. Biasanya macam dia tu lah, macam apa cakap tadi lah. Sebab yelah kita macam bila kita cerita benda ni, sebab apa rasa macam benda tu satu benda yang kita kena address lah, ataupun kita kena war-warkan kan. Sebenarnya kita ada benda sifat tu, cuma kita kadang-kadang tak perasan. Jadi kalau macam budak kecil kan, dia terjadi sebab ada dalaman diri dia sendiri lah, ataupun benda tu serta orang je jadi sebab dia ada benda something. Biasanya benda tu akan ada, biasanya ada trigger lah. Dia akan ada kecenderungan. Contohnya macam Nazmi bagi contoh macam bila pergi bazar kan. Bila kita puasa, kan kita lapar kan. Bila kita tahan lapar tu, kadang-kadang bila kita tak sabar kan. Kat situ dia akan jadi membuat-buat kepala otak ni kan. Dia kata, kalau aku beli ni, ni pun sedap agak. Ayam golek ni pun sedap agak. Dia macam dia sebab akan kita ada lapar, kita tak sabar lah. Dia tak cepat je. Dia tergesa-gesa. Macam kita cepat rasanya tak bukanlah cepat nak beli tu. Tapi kita terlampau cepat buat tindakan tu. Yes, kita buat keputusan tu kita tak fikir betul-betul. Tak fikir betul. Terus bertindak lah. Betul bertindak. Dia penting kan. Kenapa Hafiz kata contoh macam Nazmi punya contoh tu, pergi bazar tu, dia katakan contoh dia beli ayam goreng, dia beli ayam panggang, dia beli apa lagi kebab. Beli mutabak contoh Roti kan. John. Roti John kan. Nanti dia kata, ni time sahur boleh kat ni. Ni kita boleh buat time
buka esok pula macam tu kan. Macam tu kan. Dia fikir tu macam apa, kalau boleh dia boleh tu dia nak puaskan yang tu juga. Dia nak puaskan time Buas. Puas dia nak memuaskan hati dia. Dia tak fikir macam nanti kalau contoh roti john tu tak habis kan, bawa pergi sahur, ada kau orang boleh habis kan, macam tu kan. Dia macam tu, dia tak fikir macam tu. Itu nama dia instant gratification lah. Yes, dia macam dia sebabkan dia Tindak nak balas segera dia terhadap sebab apa keinginan dia lah. yes macam tu. Mudah aja ikut nafsu lah. Yes. Ikut nafsu ni kan kita tak berfikir. Yes. Main buat aja. Dia banyak perspektif lah. Betul. Kalau untuk contohnya untuk anak-anak, biasanya let's say katakan contoh anak-anak apa sebab saya dulu Jadi kecil. kalau anak ni sebenarnya kalau merabai kan dia tak boleh fikir. Tapi kalau kita dia sebab anak ni kan kalau kita bagi handphone kan, dia kan kalau tak dapat handphone tu dia macam teriak kan. Dia tantrum kan. Dia macam apa ni seria mengamuk macam tu. Kalau kita bagi phone sebab itulah dia dapat. Itulah gratification tu, dia dapat pressure tu. Sebab dia macam dia boleh kawal parent. Macam kita lah, kita lapar, nak juga makan. Macam tu. Tapi makan tu kita boleh nak makan sedap ke, nak makan biasa ke. Betul. Jadi itulah tajuk podcast hari ni kan. Dia macam ustaz nak faham tu. Kita sebab tu terlampau trending sangat. Dia mungkin benda tu ada dekat semua orang, cuma mungkin dia punya terminologi tu kan. Berbeza, betul-betul. Terminologi dia berbeza. Mungkin kalau kita orang biasa cakap gelojoh kan. Gelojoh. Macam gelojoh lah. Tak sabar-sabar kan. Yes. Maksudnya memang benda tu ada, cuma dia buat tindakan tanpa hingga benda tu jadi behavior lah. Jadi yes, betul. Jadi kebiasaan dia. Yes. Okay. Alright. Apa yang kita lagi nak dibincangkan? Itulah. Jadi bila sebut tentang instant gratification ni, salah satu benda yang dia ada satu lagi akibat tau daripada benda ni. Dia akan buat kita leka. Salah satu leka tu lah keputusan tu indecis, orang kata susah nak buat keputusan. Satu lagi yang tadi macam Hafiz cerita tadi, skop pasal GrabFood ataupun Foodpanda, Shopee contohnya. Satu lagi leka kan. Dia macam contoh kita leka tak buat kerja lah. Dia macam main scrolling. Dia macam dia macam ada sebab nak fokus tu dia buang masa, macam dia tak best lah. Sebab dia tak bagi pleasure, nak fokus kan macam betul. Dia macam tak ada, orang kata kalau apa tu bahasa Inggeris lagi, dopamine contohnya. Saya pun pening dah ni. Dopamine ni macam benda yang bagi kita suka lah. Hormon yang bagi seronok. Pleasure tu. Jadi instant gratification pun ada juga kait dengan tu. Maksudnya dia macam maksud saya kat sini, kait tu bukannya secara scientifically secara saintifik bukan. Tapi maksudnya dia macam ada hubung kain sikit. Macam itulah. Dia macam satu kebahagiaan lah bila dia dapat buat tu. Macam kita nak senang dulu, susah kemudian. Dia macam tu. Dia ada lawan dia tu, delay gratification. Delay, betul. Maksudnya tadi kan kita nak cepat je. Delay ni kita kena fikir dulu. Contohnya benda-benda yang delay ni, contohnya kita workout. Kita ni tak sihat contohnya lah. Kita ni tak bergerak apa kan. Tapi kita nak workout, kita nak badan yang sihat. Dia ambil masa yang lama. Betul. So benda tu yang bagi kita bukan tangguh. Maksudnya delay gratification tu dia tanpa ambil shortcut. Maksudnya kita buat benda tu yang bila kita delay, kita akan gain kita punya fokus. Kita akan gain kita punya mental, punya health. Betul. Maksudnya kita terlampau, kita nak buat benda tu memang ambil masa lama, tapi kita kena sabar. Kita faham proses tu lah. Contohnya lah, kita nak beli kereta. Lepas tu kita pergi kedai kereta. Bang, saya nak beli kereta colour ni ada. Tapi saya cakap, bang, sekarang tak ada bang. Sekarang tak masuk lagi yang stok tu. Tapi ada satu ni yang mahal sikit lah. Ada sikit, yang mahal sikit. Yang Honda ni lah. Okay. Ada ni je. Kalau kita instant gratification, kita boleh lah ambil je lah ni. Betul. Tapi kalau kita delay, kita macam kita nak saving sikit. Tapi kita buat decision yang lebih baik lah. Sebenarnya kita tunggu dulu, sabar dulu. Sebab instant gratification tu lah kita terus dapat pleasure tu. Tapi kalau kita sabar dulu, kita tenang dulu, fikir dulu kan, relax dulu, barulah kita ambil. Contohnya macam tu lah. Yes, betul. Sebab dia sebab dalam diri manusia ni ada personality kan. Dia ada 3 jenis personality kan. Satu eat,
ego dengan super ego. Eat ni maksudnya benda yang monkey brain lah. Maksudnya kita kalau kita lapar, kita makan kan. Kalau kita haus, kita minum. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Betul. So kita ada ego pula. Ego ni logik lah. Apa yang kita fikir lah. Contohnya kalau kita nak makan kena ada duit baru boleh makan. Kalau tak ada makanan lah. Satu lagi super ego. Super ego ni lebih kepada moral. Moral ni maksudnya kalau kita nak makan, kita boleh pilih nak makan apa. Makan lebih baik ke atau makan tak. Yang tadi tu yang instant gratification tu, yang kalau kita mendahulukan personality eat tu lah. Kita nak makan, kita lapar. Makan je lah. Terus buat decision cepat tanpa kita fikir. Dia macam contohnya macam eat ni dia kuda kan. Kuda kalau dia tak didorong, dia nak kata kuda lah pergi mana suka hati dia kan. Dia mengkudakan kita. Dia bawa atas ke mana-mana kan. Kalau ego ni macam kita penunggang. Kita diri sendiri tu tengah-tengah. Kita control dia. Kita nak bawa dia pergi mana. Kuda tu akan ikut je kan. Kalau super ego ni macam kita punya guidance lah. Macam kita punya map ke. Kita tahu kalau kita macam mana kita nak sampai ke tempat tu. Dia kalau ikut perspektif Islam ni, ni nafsu. Ego tu akal kita. Super ego tu kita punya iman. Jadi kalau kita ni akal fikiran tanpa ada iman, kita akan kalah dengan nafsu lah. Betul. Sebab akal fikiran ni kita tak ada guidance. Kita tahu yang kita ikut logik lah. Kalau tak cukup duit, nak makan sedap tak cukup duit macam ni. Tapi kalau kita ada guidance, sebenarnya kita tahu dah. Kalau kita sabar sikit, kita makan sihat supaya kita dapat sihat. Moral lah kan. Maksudnya kalau kita makan, nak makan tu takkan sepenuh masa je. Asyik nak makan je kan. Kita tahu kalau kita ikut eat tu je lah. Betul. Maksudnya kat sini yang instant gratification kita belajar lah yang kita ni kena sabar. Betul. Kita kena fikir panjang sebelum kita buat decision. Dia about decision lah. Betul. Decision making. Ustaz, macam mana Ustaz? Okay lah, maksudnya Ustaz kalau Ustaz ada masalah macam ni, apa Ustaz punya tindakan? Dia basically memang bila diterangkan tu baru saya sendiri memahami. Memang saya sendiri pun ada lah. Maksudnya kalau kita beli barang kan, kita macam selalunya orang bandingkan orang lelaki dengan perempuan. Kan? Lelaki ni dia pergi kedai, dia dah tahu dia nak beli apa. Kan? Dia main dia ada kata dia nak beli bawang kan. Lepas tu salah beli. Tak, dia beli je. Dia beli, dia tak pilih, dia ambil. Janji dia okey lah. Betul juga. Bawang besar. Bawang besar, ni selera dia ambil kan. Ada dua dia bawang balik sampai rumah, bini dia cakap, ini bukan. 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 Ini ada hitam. Lain sangat. Allahu Akbar. Betul tu. Sebab dia fikir, dia tengok asal bawang dia suruh pergi beli tu lah kan. Dia tak ada fikir nak pergi tengok harga, tengok dia punya kualiti dia macam mana, elok ke tak. Betul juga. Pusing kan. Super ego tu lah. Dia tak buat lah. Dia tak buat kan. Mungkin itu satu daripadanya lah kan. Tapi dulunya orang bandingkan benda tu memang kita ada mungkin dah terbiasa dengan situasi dia kan. Kalau nak beli baju, kita pergi, kadang-kadang ini tak ada mood, tak jadi lah. Kalau hari ni dia macam gairah kan. Tiba nak macam-macam lah nak rasa. Lagi masa gaji. Betul. Mungkin itulah. Betul. Tapi memang dia wujud sebenarnya daripada behavior kita lah. Maknanya kebiasaan kita kan. Mana manusia tu memang ada, dia dah ada apa, macam mana dia punya yang dia mengalami pengalaman dia kan. Dia akan ada wujud sikap-sikap tu lah kan. Maknanya dia bila dia nak buat sesuatu tu, mungkin dia ikut dia punya hawa nafsu kan, ataupun perasaan dia. Masa tu yang bergejolak dia apa kan. Kalau dia rasa hari tu dia memang duit ada apa semua, sama jugalah. Hello. Okay. Tapi kalau sebenarnya kalau kita semakin macam saya sendiri semakin dewasa, kita akan semakin memperbaikilah cara kita berhadapan kan. Yang penting dia ialah macam Nazmi cakap tu lah, kita ada kesadaran kan.
Mana bila tadi lah antara akal, iman yang mendorong kita, dan juga antara kita nak fikir ataupun dia jadi kita punya hawa nafsu, jiwa kita yang kita akan lebihkan kan. Jadi dia mesti ada kita punya kesadaran lah. Ego tu lah, sedar. Kita ada kesedaran tentang bila kita nak buat sesuatu tadi, kita kena pause kejap kan. Kena fikir tu, bukan terus bertindak lah. Macam kita cerita bab sabar tu kan. Kunci dia memang sabar lah. Apa-apa pun kena sabar dan baru dia bertindak kan. Tapi dia akan mengikut situasi seseorang tu. Mana keadaan apa orang kata surrounding dia surrounding dia ataupun dia macam mana sendiri kan. Mana kalau dia memang pernah buat macam tu, dia biasa, dia dah menjadi satu kebiasaan, habit kan. Tapi yang untuk boleh mengekang benda tu ialah kesadaran dia. Dia bila dia nak buat tu dia sedar dulu. Macam kita lah, kita trigger sedar ni macam kita menginsafi lah, maksudnya kita fikir dulu, aku betul ke aku nak beli ni, macam tu kan, tergesa-gesa. Boleh sabar sikit tak. Jadi selalunya yang boleh mengekang benda tu ialah dari segi agama tu, kita punya kesadaran lah. Kita mungkin dah tahu, kita ada pengetahuan tentang benda tu kan. Kita faham dah benda ni. Tapi yang ketiga tu sama ada kita bertindak tu ialah melalui tanpa justification kita, berdasarkan kepada kesadaran kita, kita akan bertindak kan. Tapi kalau kita bertindak tanpa kesedar tu, itu yang terjadi tu, instantly benda tu jadi kan, berlaku kan. Maknanya lepas tu kita dah jadi biasa, kita buat apa-apa pun, dalam apa-apa pekerjaan kita pun, kita akan bertindak benda yang sama kan. Tapi bila kita ada mula menyemai kesadaran, macam Nazmi cakap kan, maknanya kita ada iman yang mendorong kita tu, kita akan fikir tu, benda ni bermanfaat ke aku kan. Aku boleh sabar sekejap, aku boleh relax sekejap, aku fikir dengan betul, aku beli yang berpatutan, jangan ikutkan hawa nafsu kita kan. Jadi bila kita dapat kontrol benda tu, kita akan mula bergerak untuk mempelajari apa benda-benda tindakan kita tu sesuai dengan sepatutnya lah kan. Fitrah hanya kita. Betul. Sebab tu macam bagi saya sendiri, mungkin semakin dewasa kita, kalau kita ada kesadaran, dia akan benda tu boleh diperbaiki lah. Betul. Dan perubahan tu, cuma mungkin orang muda, orang yang dah belia kan, mungkin dia bertindak tu tengok pada situasi dia kan. Maknanya apa yang dia utamakan. Macam kalau dia utamakan bagi saya dunia semata-mata, mungkin dia akan terjebak dengan senang lah dia. Tapi kalau orang yang dia tenang dulu, fikir dulu, mungkin dia dewasa, semakin banyak pengalaman yang dia alami, laluan dia kan. Benda tu dia akan boleh diperbetulkan lah. Maybe komitmen tu lah yang menjadikan macam satu sekatan untuk kita nak buat instant tu lah. Contohnya kalau kita dah ada, kita tahu komitmen kita macam mana kan. Kita tahu bulan ni kita kena ada duit sebegini. So bila dia nak buat tindakan, contohnya kita nak beli barang tu, kita dah fikir dah, kalau aku buat ni hilang komitmen kan, yelah kita tak bertanggungjawab lah dia jadi dia. Yes, betul. Dia banyak kesan buruk lah. Betul. Konsekuen dia tu lah. Mana kita bertindak macam ni, dia akan dapat akibat dia macam ni kan. Betul. Sebab itu kalau kita tengok dalam agama pun, kita kena memahami asas dia lah kan. Kita diciptakan untuk apa kan. Jadi dia bila kita sedar yang kita ciptakan untuk beribadah tu, kita akan menilai apakah aku buat ni betul atau salah kan. Betul. So apa pilihan aku ada. Jadi bila kita sedar bahawa kita buat tu atas dasar ibadah, makna apa pun kita nak ada nilai di sisi Allah tu di akhirat kan. Makna ada nilai, apa yang kita buat ada nilai kebaikan dia, ada nilai amal soleh dia lah. Jadi bila kita buat berdasarkan benda tu, kita akan dapat mengawal apa-apa pun lah situasi kan. Macam apa pun kan, maknanya instant
gratification ni dia akan boleh kita kan, macam Hafiz cakap tadi pasal leka kan, maknanya mungkin membawa kita pada satu kelekaan kan. Daripada kita dah jadi satu kebiasaan. Betul. Jadi benda tu dah jadi satu yang kita leka, kita pun tak perasan benda tu kita lakukan. Betul. Jadi, hanya semata-mata benda tu untuk memuaskan Hawa nafsu. diri kita sendiri. Ya, diri sendiri. Betul. Tapi kalau kita bermula dengan kita mengambil ambil satu pegangan bahawa untuk apa Allah ciptakan aku kan, maknanya untuk beribadah. Ibadah tu untuk apa? Maknanya beribadah tu memastikan apa yang kita lakukan tu mesti ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita buat, pilih yang betul. Pilih yang macam tadi lah, katakan kita nak makan, beli satu pun dah rasa kenyang, cukup dah. Lalu cukup tu dia beli sikit sekadar dengan apa yang dia nak makan. Dia tidak boleh berlebih. Jadi dia akan rasa benda tu akan memberikan nilai macam ni. Jadi bila nilai tu mengikuti apa yang Allah berikan, tentunya ada kebaikan yang akan mempengaruhi nilai-nilai hidup dia kan. Dia dalam masa yang sama, benda tu yalah macam contoh bila beli tu sekadar yang cukup, dia akan secara tak langsung syukur tu akan berbentuk. Syukur. Dia bertitik tolak daripada situ lah. Macam Azmi cakap tadi pada iman kan. Maknanya memang bila iman tu kita memang ingat yang utamanya Allah kan. Allah yang menjadikan ni, Allah yang merezekikan ni. Kita akan balik supaya ada nilai apa yang kita buat tu pada sisi Allah Ta'ala. Maknanya apa yang kita buat dicatat, apa yang tersembunyi dalam hati kita kan. Jadi bila kita memahami struktur cara agama memberikan kita punya panduan, bila kita lalui benda tu, kita alami benda tu, dia akan natijah dia lah perilaku kita ataupun kepahaman manfaat dia tu akan kita peroleh. Sama juga kalau sebaliknya, mana kalau kita lakukan bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan kan, mana kita gelojoh, kita ikut hawa nafsu, mana kesan dia pada diri dia juga sendiri kan. Dia macam tadi lah, kalau kita pergi bazar tadi kan. Bazar tadi kita beli sebab tengah lapar ni, ikut hawa nafsu beli macam-macam kan. Tapi kena ikut juga kenapa kita berpuasa. Betul. Kita kan puasa kan untuk melatih diri and then kita reflect kita dengan orang yang susah kan. Kita ni dah senang tapi buka puasa macam ngikut je kan. Betul. So kat situ dia, orang kata term puasa tu sendiri pun dia dah gagal lah. Macam kita lah, macam kadang-kadang tak tahu lah, ni macam ada konflik lah. Contohnya kita makan buffet kan, buffet masa bulan puasa kan. Yelah, niat kita berpuasa ni tahan lapar ni untuk kita mengingati tu lah kan, mengingati orang yang susah. So kita kena berpuasa semua kan. Tapi bila buffet ni kan makan macam mewah makan je, tak ingat orang lah, makan je kan. Nak betul, orang kata nak, kalau kita dah bayar sebegitu kan, maksudnya nak puas lah. Maksudnya dah bayar berbaloi lah. Berbaloi lah. Bayar RM130 takkan nak makan macam tu je kan. Takkan nak makan sepuluh pinggan kan. Itulah, dia kadang-kadang benda sekitaran yang mendorong juga benda-benda tu. Tapi situasi tu. Tapi kita kena tahu fikir tu lah tadi. Kenapa kita buat benda ni? Kenapa kita buat benda ni? Kesadaran tadi lah. Kesadaran. Kita memahami benda tu kan. Betul. Dia apa-apa juga panduan daripada Al-Quran ni sebenarnya kita kena macam kita tadabbur kan. Kita baca satu ayat tu, kita kena mengalami apa dia panduan daripada ayat tu. Baru kita nampak dia punya hubung kait dia, manfaat dia. Contoh macam tadi Nazmi cakap kan, kita puasa. Kita puasa tu, Allah kata berpuasa agar kamu bertakwa kan. La'allakum bertakwa. Mana apa yang kita lalui dalam puasa tu ialah untuk akhirnya membentuk takwa. Kan? Mana puasa tu ialah jambatan je. Dia bukan tujuan. Tujuan dia ialah takwa. Maknanya bila kita macam kita makan, kita membenteng kita tu adalah sentiasa takwa. Takwa ni maksudnya kita membenteng diri kita daripada dimarahi oleh Allah. Macam itulah maksudnya bila kata takwa ni lah, asal perkataan dia lah membenteng diri kita. Sebab tu dia kata ittaqullah haqqa tuqatih. Maknanya takwa ni mesti ditingkatkan. Maknanya benteng diri kita tu mesti dikukuhkan. Jadi dia kata
bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kan. Kita macam apa maksudnya? Sebenar-benar takwa tu, asal perkataan takwa tu lah membina binting dari kita daripada kita melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi macam tadi lah, bila kita mengalami benda tu, puasa tu, maknanya kita lalui kan. Allah suruh orang beriman ni berpuasa. Maknanya dia yakin, dia buktikan dengan dia berpuasa. Jadi berpuasa tu natijah dia adalah takwa. Maknanya ayat Quran ni sebenarnya kita mesti, bila dibaca tu kita mesti mengalami dia. Mengalami tu jadi pengalaman kan, alam kan, pengalaman. Jadi mengalami tu baru kita akan dapat faham dia punya hasil. Kadang kita baca Quran, kita hari ni kita baca mungkin kita baca sekadar untuk apa? Bacaan. Kan? Kita hanya baca je. Tapi kita tak pernah dia sekadar berhenti dekat mungkin antara kita menyebutnya, tahu dan mungkin faham tu sikit lah. Tapi faham tu dia tak pergi seterusnya. Faham tu dia tadi lah, maknanya bila kita faham, kita buat baru kita sadar, oh macam ni kesan dia, ni nanti kebaikan dia. Betul. Jadi dia kalau kita nak mengatasi tu, maknanya memang apa cerita pun dia berbalik kepada panduan dia lah. Nanti minta kat dia panduan apa yang kita kan, walaupun digunakan istilah-istilah yang berbeza dalam apa pendekatan, tapi dia berbalik kepada apa yang agama gariskan lah. Betul. Bila kita baca Quran tu, kita nak tadabbur tu lah untuk kita faham. Mungkin dia label faham, tapi dia label mesti label mengalami tu. Macam mana kita, kalau kita lalui benda, macam kita lah suruh solat, kita dah lalui solat. Dengan solat tu dia kata mesti mencegah kamu daripada fahsyat munkar. Betul. Tapi kita tak menjedari apa yang kita lakukan dalam solat. Penghayatan mungkin dalam solat kita betul, kita lakukan tapi kita pun tak ada penghayatan, ataupun kita tak ada apa yang kita lakukan, tindakan kita baca dalam bacaan dalam solat tu mungkin 10% je kita faham. Betul. Ataupun kita kadang sebut tu macam, sebab kita daripada kecil dah ada latihan. Dia jadi sebutan tu jadi secara sedar. Kebiasaan lah. Jadi secara sedar sebut. Dia baca subhanallah tapi tak ada penghayatan. Mana hati kita tu tidak dihidupkan dengan apa yang kita baca. Macam kita lah kan, kalau kita rukuk, sujud, itu waktu yang paling rendah pada kita lakukan kan. Betul. Dekat dengan Allah. Tapi sebab kita tak ada rasa, tak ada perasaan. Jadi solat kita tu kita tidak mengalami apa yang sepatutnya di dalam solat tu. Akhirnya solat kita keluar daripada solat, dia sekadar kepuasan ni, lega dah solat. Dah selesai. Jadi dia bukan jadi satu keperluan dah solat tu, dia jadi satu bebanan kan. Mana betul. Jadi nak solat tu lah beratnya kan. Makna sebab dia rasakan benda tu delay gratification tu. Jadi benda apa yang kita ceritakan, dia semuanya dia mencakupi basic kepada manusia tu sendirilah. Apa yang mengikat dia dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia tu kita betul ikut, yalah, ditakdirkan kita macam mengikuti apa yang Allah susunkan. Gitu kan. Tapi manusia itulah dia macam-macam ditakdirkan oleh Allah. Jadi dia mungkin lalu ini dulu. Jadi huru-hara dulu baru dia jadi elok. Dia macam-macam lah jalan dia. Jalan dia. Tapi yang kita lah, macam kita sama-sama sentiasa tu yang dikatakan nasihat menasihati lah, maknanya sentiasa kita memberikan peringatan. Macam kita buat program ni, sebenarnya kita nak berkongsi macam mana. Mungkin orang lain dia ada laluan dia lain. Betul. Tapi bila dia nampak panduan tu, mungkin ini cara yang sepatutnya kan. Jadi kan, bila kita cerita benda ni kan, ada satu benda yang kita kena ingat jugalah, bila mesti ada benda yang kita boleh kongsi lah. Contoh dari segi tips praktikal ke, mungkin contoh macam katakan macam let's say Nazmi lah. Kalau Nazmi ada tiba-tiba rasa macam tu kan, contoh salah satu contoh tu macam instant gratification tu, impulsive buying tu kan. Kita nak capai instant gratification tu, kita buat impulsive buying kan. Kalau Nazmi buat macam mana? Kalau tiba-tiba rasa macam
nak belilah. Macam Nazmi kan minat kasut kan. Okay. Kasut-kasut mahal kan. Semua kasut nak beli. Tengok, kasut ni lawa kak. Ni pun sedap kak. Betul kan. Ataupun kasut tu latest edition tu kan. Limited lah tu. Limited. Collaboration. Collaboration lah tu kan. Agaknya macam mana Nazmi nak ni? Benda ni saya tu semalam lah dia jadi kan. Semalam. Okay. Semalam tu. Ini betul-betul baru ni. Okay. Semalam jadi baca tu. Kena-kena kan. Okay, semalam biasalah. Saya ni ada macam monthly ada budget lah. Ada budget nak beli apa kan. And then kalau ada satu projek lah saya nak hias saya punya bilik kan. Bilik office kan. So ada jugalah simpan duit sikit-sikit kan. Lepas tu semalam pergi IKEA kan. Beli barang. So kalau nak beli barang ni kita tengok macam-macam jenis barang kan. Betul dia letak semua. Betul dia hias. Tapi bila nak beli barang tu sampai nak dekat 1 jam je fikir. Beli sekarang ke nanti? Dia fikir tu je. Kan? Beli sekarang ke nanti. Lepas tu tengok harga, tengok bajet. Itulah yang tadi tu lah. Maksudnya buat saya delay kan gratification saya tu. Instead daripada saya beli je terus semua benda. Saya fikir dulu, okay bulan ni cukup tak nak makan. So, itulah tadi bila ada komitmen tu. Dia kata mendelaykan saya daripada untuk membuatkan tindakan terburu-buru tu lah. Impulsive buying. So saya fikir dulu kan, beli ni cukup terlebih bajet. Kalau terlebih bajet ni cukup boleh je beli. Sebenarnya boleh je beli, ada je bajet. Tapi fikir dulu, kalau ni boleh lebihkan benda lain dulu kot. Contohnya macam belanja bini dulu ke, macam belanja ke apa-apa. Kalau ada emergency kita boleh simpan sikit. So fikir benda tu dulu supaya menidakkan. Kalau cerita pasal kasut tadi kan, macam saya ni minat lah barang-barang streetwear ke apa kan. Tapi sekarang ni dah yelah barang streetwear tu dia mahal. So bila mahal dia macam boleh je beli. Dia je macam-macam lah. Saya rasa kalau ikut saya punya simpanan ni boleh je beli semua benda yang saya nak. Betul. Okay. Tapi kadang-kadang kalau ada ni pakai ke tak? Betul. Contohnya beli mainan kan. Mainan saya minat Gundam kan, pasang-pasang kan. Gundam. Kalau dia contohnya lah, dia jual murah sekalipun. Contohnya lah dia buat sale. Saya beli kan. Kalau saya pasang ke tak? Lepas tu untuk apa? Untuk letak je ke display je kot. Dia akan ada soalan-soalan dia lah. Soalan tu. Dia bila soalan-soalan tu yang membawa kepada saya macam bila kan saya tak menyoalkan diri saya. Saya akan buat tu lah, instant gratification tu lah. Dia beli tu. Pleasure, beli. Beli, nanti dah beli. Orang kata, pernah tak dengar? Beli dulu bang, nanti baru menyesal. Aduh. Beli dulu bang, dia baru menyesal. Tak apa. Itulah jadi tu. Saya tak nak menyesal. Saya nak ada nilai ni tu. Faham. Saya tak cakap yang kalau saya beli Gundam tu, saya tak dapat apa-apa manfaat. Bagi saya ada je manfaat. Bagi saya macam, yelah seronok dah pasang, saya fokus. Benda tu mendidik benda yang ada aspek-aspek lain lah. Aspek yang bagus lah juga. Dan tak adalah pergi letak benda tu just dah siap. Lepas tu tak ada bagi apa-apa manfaat kan. Bagi saya benda tu ada manfaat, saya boleh je dapat manfaat daripada tu. Tapi menyebabkan saya berfikir tu, saya boleh bagi benda baik kat orang lain dulu. Atau bagi kat diri saya. Macam emergency saya ada dah ada simpanan. Kalau ada ni saya ada benda ni. Saya ada second plan dulu. Faham. Yang benefit lebih pada saya beli benda tu secara cepat. Bagus juga tu tips tu. Tanya dulu kan. Kalau aku beli ni. Tapi itulah dia bukan buang masa lah. Dia macam saya duduk cuba kan dekat troli tu dah 1 jam lah. Kira duit, letak balik, ambil barang, letak balik. Dia kira je macam nak separa lah tu. Macam aku macam nak beli. Letak lu. Itulah super ego tu dia berlawan dengan it tadi tu. Faham. Aduh, ya Allah. Boleh jadi kan tu salah satu tips yang bagus kan. Banyak tanya apa, yalah banyak macam consideration lah. Pertimbangan tu sangat penting kan. Itu yang kita panggil tadi kesadaran. Yang benda tu lah kita sedar tau kita nak buat tu, kita kena sedar, insafkan dulu. Ini yang selalunya dalam kita mengendali diri kita ni, kita ilmu yang kita belajar ni dia ada berperingkat-peringkat tau. Dia ada yang mula-mula tu kita tahu je. Tahu ni sekadar ambil tahu gitu kan. Tapi bila kita dah mula memahami, dia mula datang minat. Kan? Dia memahami dulu. Tapi yang
akan memberi kesan kepada kita tu ialah kesadaran kita lah. Bila kita dah beli tu, kita alami benda tu. Ada ke manfaat ada ke tak ada kan nanti. Dia jadi macam tu. Dia akan ada soalan-soalan. Jadi macam kita, sesuatu yang kita nak tu, dia mesti kita memahami dia dan kita sedar dia. Benda ni aku beli, macam tadi Nazmi cakap kan, pada peringkat umur dia macam ni, dia dah pernah nyambung-nyambung Gundam. Robot lah, dia rasa macam skill tangan lah. Ada manfaat dia. Fokus semua macam tu lah kan. Tapi mungkin dia dah pernah lalui benda tu, setakat nak display je kan. Ada benda lain lagi. Boleh ni. Sebab dulu masa kecil nak beli kena minta duit parents kan. Bila dah sekarang dia macam dia dah ada kuasa. Dia dah ada duit ni. Saya dah ada hak saya contohnya. Taklah. Okey je kot harga dia kan. Dah ada gaji dia. Macam tu lah. Macam orang first dapat gaji, semua benda nak beli. Betul. Itu yang instant gratification tu. Dia tak fikir. Tapi memang lah yang tu dah orang kata journey dalam hidup kan. Betul. Bila dah lama-lama. Dulu memang macam tu lah. Dulu orang kata dari segi financial tu memang langgar je lah kan. Tapi lama-lama dia dia kena pupuk kan. Lama dia biasa. Memang journey lah kan. Yalah nafsu kan. Kita nak beli tu memang perlu latihan kan. Latihan tu lah. Kita akan cari. Dia kena ada guidance yang betul kan. Maksudnya agama dia memberi satu panduan yang mendidik jiwa kita dengan betul. Itu yang kita selalu berbalik kepada apa tu, Allah yang menciptakan fitrah kita tu. Kita kena berbalik pada apa yang Allah panduan kan. Kalau kita tak berdasarkan kepada benda tu, macam mana yang bukan memberi dorongan kita tu bukan iman, memang dia akan pergi kepada hawa nafsu lah. Dia either one tu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Pada nafs kamu, pada jiwa kamu, pada diri kamu ni Allah ilhamkan dua potensi. Kita hari ni panggil potensi lah. Dua pilihan. Satu dia pilihan takwa ataupun fujur tadi. Kan fa'alhamaha fujura wa taqwa. Mana fujur ni yang mengikut hawa nafsu lah. Takwa tu tadi yang dia membenteng dia, jangan aku buat benda ni kan. Allah suka tak aku buat ni. Dia akan fikir itu dulu. Patutlah. Dia akan dapat tu. Jadi memang potensi manusia tu memang ada dua tu. Sebab ada kita yang mengalami bimbingan dalam kehidupan ni berdasarkan kepada macam mana kita membina takwa tadi tu. Itulah yang akan membenteng diri kita yang sebenar lah kan. Sebab tu orang kadang-kadang dia mendapat orang kata hidayah tu memang itu milik Allah. Maknanya dia akan sampai satu masa tu kalau dia dapat kan. Maknanya atas pilihan yang dia pernah buat. Maknanya tak baloi aku beli ni kan. Dah rumah aku dah nak beli lagi Gundam ni kan. Dulu dah lah. Dia dah lagi tak payahlah. Ada benda lain yang manfaat yang aku boleh banner lagi bagus lagi. Betul. Kreativiti apa-apa. Tapi kalau pasal kan instant gratification, tadi ada instant dengan delay kan. Instant tadi tu apa yang kita buat dengan segera ataupun kita berfikir panjang kan. Contohnya bukan berfikir panjang kan, benda yang bagi benefit kita dalam masa jangka panjang. Contohnya dia workout, buat satu planning kerja ke apa, buat plan apa-apa kerja atau projek ke apa kerjaya ke apa kan, belajar kan macam kan. Pasal nak kalau kita buat dia instant gratification ni, dia punya graph dia awal-awal best tau, tapi lama-lama dia akan boring tau. Contohnya lah kalau kita dah dapat suatu benda tu, macam tadi lah saya beli mainan ke apa kan, tapi lama-lama saya rasa macam apa, macam tak ada apa-apa boleh buat apa kan, ada satu macam orang kan, orang kalau terlampau kaya kan, dia semua benda dia boleh beli, tapi lama-lama dia rasa kosong ada di jiwa dia. Betul. Tapi kalau beza pula dengan delay lah kan. Delay tadi graf dia menaik. Delay sebenarnya awal-awal macam nak buat planning lah, susah, nak kena fokus lah. Sebab dia memang dia akan memang tadi lah leka dia kan. Akan Instagram tadi akan ganggu je kan. Tadi akan ganggu je supaya kita ni nak cepat kan. Tapi benda tu dia lambat lah nak. Contoh tadi lah nak belajar. Mana boleh orang terus pandai kan. Betul. Memang dia punya progression dia. So tapi akhirnya dia dah memang dah macam-macam dia dah dapat dah. Dia rasa macam puas hati tau. Macam kita lah lari kan. Awal kita lari, kita nak lari ke 100 km kan. Tapi kita kena lari sikit-sikit dulu. Tapi kalau kita dah dapat ke 100 km tu kan perasaan dia macam mana? Betul. Memang best lah. Lepas tu dia bagi benefit macam-macam. Dia tak adalah bagi kita tak
tak bagi kita apa kata apa? Tak bagi kita apa-apa yang tak bermanfaat lah. Kita memang dapat tu kita rasa macam-macam lagi sebenarnya kita belajar daripada sebelum tu. Betul. Macam tu lah. Betul. Jadi itulah je tuan-puan semua. Ini topik ni memang menarik sikit. Lain macam saya bawa lah. Yelah, walau bagaimanapun kita bawa topik macam ni, sebenarnya itu satu nature kan, manusia yang memang ada sifat-sifat tu. Yes. Jadi bila kita bincangkan tu, kita nak cuba kaitkan apa dia, bagaimana kita merubah benda tu kan, apa yang boleh titik, orang kata titik macam nak bendung ataupun nak bentuk lah supaya kurangkan tu lah daripada sifat tu. Apa dia kan, langkah-langkah yang kita yes, betul-betul. Jadi itu dia tuan-puan. Semoga daripada podcast ni Sembang Santai yang untuk musim kedua ni, episod 1 ni, kita dapat ni lah, dapat macam-macam orang kata apa, input input ke output? Input. Apa tu keluar? Apa tu keluar input daripada ni lah kita punya ni apa, podcast ni. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan ada episod yang kedua dengan tajuk yang menarik juga. Saya tak boleh begitu sekarang sebab saya pun lupa tajuk dia apa. Jadi kena tunggu minggu depan lah. Okay. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa minggu depan, waktu yang sama, hari Khamis pukul 10 pagi. Okay. Jadi jaga diri semua. Okay. Stay safe, stay healthy. Dan jangan lupa, jangan hindari instant gratification fikir masak-masak dulu kalau sebelum nak buat apa-apa tu. Rancang betul-betul, rancang rapi-rapi. Lagi-lagi orang muda kan. Orang beli orang muda ni instant gratification ni, kena ingat tu. Dia memanglah sedap. Apa orang kata, seronok sekarang, enjoy kan. Jiwa muda. Jiwa muda kan. Tapi nanti bila dah duit tu dah tak ada semua kan. Beli dulu bang, menyesal nanti. Menyesal tu datang. Tak terasa dia lain macam kan. Okay, jadi itu dia. Jadi semoga kita berjumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.